A'udzubillahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur yang tak amat-amat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyedari hakikatnya kita hanyalah seorang hamba. Syukur dengan membawa dalam tiga erti kata syukur. Yang pertama, syukur dengan lidah menyebut alhamdulillah, dibawa kepada hati merasai diri hamba, rasa dalam hati kita hanyalah seorang hamba, maka barulah mencukupkan syukur itu. Kalau kita duk rasa kita ni tiada Tuhan lagi, ataupun tak kenal Tuhan lagi, ataupun hanya menyebut syukur, burung kakak tua apa reti sebut alhamdulillah. Itu yang kedua, merasai dengan hati, dibawa pula dengan perbuatan, maka barulah mencukupkan syukur yang sebenar-benar syukur. Apa dia yang dikatakan syukur dengan perbuatan? Iaitu buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang, baru masuk. Kalau tidak, syukur kita tak sampai pada Allah, alamat dia tak kena. Sebab dia kena ada kriteria terma dan syarat baru nak sampai syukur tu pada Allah. Sebut pilah beribu kali pun alhamdulillah, tapi kalau tak kenal Allah, sebut pilah beribu kali pun alhamdulillah, tapi masih bermaksiat pada Allah, simple je. Maka tiap-tiap pagi kita bangkit, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedar diri adalah kita ni hamba. Sedar diri hamba ni kena ikut apa semua ketaatan yang Allah Ta'ala bagi. Jangan sama sekali buat maksiat pada Allah. Hamba ni, aku ni hamba, kok mana pun susah senang adalah anugerah Allah. Itu sebab bila orang yang bersyukur ni, dia dapat nikmat ke, dia dapat nikmah ke, nikmah ni dugaan, macam mana pun dia sakit, dia tetap alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia dipandang Allah, diberikan kesihatan. Kita takut di antara kita istidraj. Apa dia istidraj? Tak semayang pun kaya, tak semayang pun cerdik, tak semayang pun rumah besar, tak semayang pun kereta besar. Aku tak pernah semayang pun. Maka adakah Allah sudah sayang dia? Tidak. Itu tanda Allah lepaskan diri. Allah lepas, tak mau dah. Allah bagi atas muka bumi ni, apa dia nak ikut dia lah. Dia nak buat benda haram ke, buat. Sedangkan Allah sudah tidak memandang dia. Bila Allah sudah tidak memandang, maka tempatnya nanti di mana? Neraka Allah. Maka jangan rasa senang sangat kalau tak pernah rasa sakit.
Aku selama hidup ni tak pernah demam pun. Jangan duk bangga sangat lah. Maka bila kita diserang ataupun kita mengidap ada penyakit dan sebagainya, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah pandang kita. Sebab itulah Allah duga kita. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan nikmat agama kita, agama Islam, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, Islam kita redha, Islam tu agama kita. Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang kita kena sembah, bukan takat saja kenal saja tak tadi. Tuhan yakni Allah, namanya Allah. Ini tengah duk hangat ni, lafzul jalalah, kalimah Allah, yang kalau boleh kenal sungguh-sungguh Allah tu tadi. Tapi kena ingat, Allah tu nama zat yang satu, la ilaha illallah. Takut saat lagi anak-anak cucu kita tak tahu yang mana Allah Tuhan Yesus, Allah kita zat yang satu, dengan Allah Tuhan Yahudi. Tu kena mengaji tu, sebab saya bawa kitab ni. Pasal apa kita kena mengaji? Wabil islami dina, kita reda Islam cara hidup kita. Bila kita nak jadi orang Islam, cara hidup kita, tidur kita, bangun kita, duduk kita, berak kita, makan kita, semua kena cara Islam. Jangan duk buat cara-cara orang kafir. Bila kita buat cara orang kafir, bermaksud kita bukan beragama dalam haluan syarak. Aku kayuh gerek ni cara siapa? Kalau cara Islam, pakai bagi elok. Masuk waktu sembahyang, berhenti. Ni dak pakai Allah Ta'ala, subhanallah. Hak perempuan pun kayuh gerek juga, pakai tudung hak atas je lah. Hak bawah, cara hidup siapa tu? Tu yang dia kata rodi redo apa? Kalau kita pakai cara kafir, maksudnya kita tak redo agama kita sendiri. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami reda Muhammad itu utusan yang diutuskan kepada kami. Maka utusan Allah ni kita kena ikut. Jangan ikut utusan selain daripada utusan yang telah diutuskan. Jangan diikut utusan iblis. Senang sangat dengar cerita-cerita yang hal-hal tentang memburukkan sesama kita, pecah belah dan sebagainya. Senang sungguh share, senang sungguh dengar, senang sungguh dapat. Telan hidup-hidup. Hak yang Quran kata tak mau nak percaya, hak yang mesej kata dia percaya hidup-hidup. Hak Nabi kata dia tak apa nak percaya. Sahih tak? Sahih tak? Dia duk tanya sahih tak sahih. Muslimin yang dirahmati Allah, kita duk abang dah, ulama lama dah duk abang buat amalan ni, buat amalan ni. Dia tanya pula sahih tak sahih, sahih tak sahih. Sahih tak sahih tu hak ulama hadis yang bincang. Yang kita orang awam ni duk tanya sahih tak sahih, buat apa? Inilah punca-punca daripada punca perpecahan, yang kononnya menggunakan nama Islam. Ni tak ada ni bid'ah ni, sesat ni. Allah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya nak bawa hari ini tentang kitab yang telah dikarangkan oleh sahabat saya dan juga guru saya, kitab Tashwiqul Muslim ila Huduril Majalisil Ilmi. Sebab saya nak, kalau boleh kan, kita tak mau skip bab-bab pengajian ni. Kita tak mau ada penangguhan, batal. Kalau boleh ada pengisian lain. Patutnya Datuk masuk, tapi dia kerana keuzuran, maka saya masuk juga sebab tak ada siapa dah. Biasalah kalau jadi asatizah Langkawi ni, hak tak ada siapa, kita lah nak kena isi. Okey, baik. Apa dia Tashwiqul Muslim? Mencetuskan rasa rindu untuk menghadirkan diri kita ke majlis ilmu. Hari ni saya nak baca apa dia fadilat dia dan apa balasan dia yang orang tak mai mengaji ni. Boleh dikira tengok. Pasal apa perempuan dia ramai pada lelaki.
Awak perempuan nak jadi imam kah? Perempuan nak jadi bilai kah? Tak pasal apa laki dia balok kat ni. Dah. Saya kena kata sebab Langkawi saya bawah, kira bawah juga, bawah kita juga. Aduh. Pasal apa orang lelaki dia tak apa nak mau ni? Kan? Pilah mana-mana majlis, pilah institusi apa-apa, perempuan cukup ramai. Perempuan cukup ramai. Ni kata Allah Ta'ala bagi kat orang perempuan ni, dia semangat nak kepada tu. Tak, cuma saya nak tanya, minta izin tak pada suami? Hak tu lah. Kadang-kadang dia main ke dia hentang pun kat lelaki dah, lentok pergi dia tak. Oi, hak tu tak boleh. Kadang-kadang rajin plek pun tak boleh juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Karangan sahabat saya, guru saya Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Ni dia karang masa dia balik pada Mesir hari tu. Lah dia dah jadi ahli majlis fatwa negeri Kedah, ahli jawatan kuasa. Baik, pasal apa kita kena hadir ke majlis ilmu? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nak tahu, nak habis bukan apa, tak tahulah. Moga-moga ambil semangat, kita kena hadir. Baik laki, baik perempuan, sama ya. Apa akan jadi kalau kita tak menghadirkan diri kita ke majlis-majlis ilmu? Satu, kata sahabat saya, satu ayat Al-Quran yang kita pelajari, satu ya ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, contoh, wattini wazaitun, alif lam mim yasin, satu ayat Quran, satu je lebih baik daripada menunaikan 100 rakaat solat sunat. Pak Long ni sembahyang solat sunat 100 rakaat, ngaji haram tak mau. Tak. Allah tak pandang pun hak tu. Allah pandang dia pergi mengaji satu lah, satu kataan lah, satu kalimah lah, satu ayat lah. Lebih mulia daripada orang yang baca, yang solat 100 rakaat. Mana hadis? Hadis dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an taqduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalla mi'ata raka'ah wa li an taqduwa fatata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin. Okey, dengar elok hadis ni. Nabi kata, sesungguhnya kamu pergi mempelajari satu ayat Quran di majlis ilmu adalah lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi daripada orang yang melakukan 100 rakaat sembahyang sunat. Dan sesungguhnya, ada lagi tambah hadis Nabi, kamu pergi mempelajari satu bab ilmu pengetahuan. Tadi pi dengar tafsir Al-Quran, tadi pi mengaji tajwid, hak ni pi cari apa hukum ni ustaz. Nak tahu hukum ni, maksudnya ilmu mengetahui hukum, tak kira lah hukum syariat ke fiqh ke, nak pi cari hukum hati ke macam mana ke, dia ada dua, satu syariat, satu tasawuf. Berdosa tak saya ni ustaz? Ini tasawuf, nak tahu kita ni betul tak betul. Dengki ke saya ni ustaz? Saya buat macam ni dengki ke? Dengki yang macam mana? Dengki yang diharuskan ke? Yang diharuskan, yang dibolehkan, atau dengki yang diharamkan? Dengki tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kerana dengki hancur lebok habis amalan kita. Dia kerana kita tak ada ilmu, kita ada sifat dengki, apa jadi pada kita? Itu sebab kalau kita pi majlis yang menceritakan tentang hukum hakam, ambil ilmu pengetahuan dan kita amalkan pula dengan ilmu yang kita dapat daripada tok-tok guru, daripada ustaz-ustaz, asatizah, ustazah ke apa ke, apa dah yang kita akan dapat? Kalau dia tak beramai lagi pun, dia pi menghadirkan majlis ilmu, dia tak beramai lagi, baru dia boleh satu ilmu, adalah lebih baik baginya, kata Nabi SAW, daripada melakukan 1000 rakaat sembahyang. Hang sembahyang 1000 rakaat, tadi 100 pasal bab ayat,
Yang ni nak tahu hukum. Majlis ilmu dia ada dua. Satu majlis bacaan Al-Quran, satu lagi majlis ilmu. Majlis bacaan Al-Quran dia pi, dia nak tahu tajwid. Yang satu lagi dia pi nak tahu hukum. Siapa yang pi mengaji dia tahu hukum, dia tak beramal lagi. Baru dia tahu, oh wajib, oh harus, oh tu lama dah. Tapi tak beramal pun. Maka bila dia tahu kata tu hukum, seolah-olah dia lebih daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Hadis ni hasan. Okey, riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, kita dah mengaji. Bila kita mengaji, kita tahulah sebab sedikit hak laki ni, orang laki dia balik ajak anak isteri, ajak ke, tegur ke, tunjuk ke, tu kira ajak lah tu. Hak isteri pula dia main mengaji, laki dia tak berapa nak rajin, dia lah, bang mau nak pergi mengaji ya, empi, cara suruh tu pun empi, dia pun pergi dengan izin. Bila dia pergi, dia dapat ilmu, dia balik ajak anak-anak dia. Itu peranan seorang isteri. Jaga anak isteri, jaga anak-anak, dan jaga harta suami, dan didiklah anak-anak. Itulah tanggungjawab isteri. Sebab itulah dia rajin mai. Dia nak anak dia jadi elok. Betul dah. Dia balik, dia ajak pula anak dia. Okey, baik. Yang kedua ni, pasal apa kena mengaji? Mengajar atau menuntut ilmu di masjid. Ni tak, bukan di sini, di masjid. Tu bila kita dengar kata ada kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah apa pun di masjid, dengar tuan-tuan, apa yang Allah ganjarkan kepada kita kalau kita pergi masjid? Dengar majlis ilmu, dengar ilmu, diberikan pahala baginya umpama menunaikan haji yang sempurna. Duk berangan nak pergi haji, tengok ke tabung haji duit duk ada RM10 2 kupang tu, bila nak bertambah? Kalau ada 1000 pun belum tentu cukup pi. Ada 20,000 pun duk tunggu noh. 2028 baru boleh pi. Masuk bila? Masuk tahun 80-an hari tu. Bila nak boleh pi? 20 80 pun ada. 20 40 pun ada. Saya 20 40 tak tahu duk tang mana. Ada dah, betul. Bila nak boleh pi? Okey, dah tahu kata tak tahu bila nak dipanggil, diseru, panggil menjadi dhuyufur rahman, maka selalukanlah pi mengaji di masjid. Sebab apa? Sebab dia akan dapat pahala sama dengan buat haji. Tapi jangan duk pakai hukum macam ni. Pakai tak payah pi Mekah dah kot. Kita pi ni dapat sama pahala hutang abang ada. Tak payah pi dah, dia duk pakai hukum. Yang ni fadilat hukum. Yang ni fadilat. Apa dia fadilat? Kelebihan. Hang buat dapat macam ni, hang buat dapat macam ni. Bukan kata hang buat macam ni tak payah buat hak kewajipan. Tak. Ada orang dah buat kerja macam tu. Nah, makcik-makcik hal yang tak ada upaya, suami pun tak ada upaya nak pi dah. Memang tak nampak harapan dah. Jangan kata pi Mekah. Pilot start pun tak lepas. Bukan pasal PKP tak ada. Pasal memang tak ada duit. Mau kalau pi tak balik lah. Duit tak ada nak beli tiket balik. Jangan kata pi hampir Mekah. Hang buka pilah kota banyak mana apa. Memang aku tak boleh pi. Maka selalu kalau hadir ke majlis ilmu di masjid. Mana hadis dia? Mana dalil dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh, rawahu Tabarani. Apa maksud dia? Nabi kata barang siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan hanya untuk mempelajari satu kebaikan ilmu, tak kira lah ajak bab jadi anak soleh ke budak tu, ajak nak jadi isteri yang solehah ke, nak pergi mengaji tentang nak jadi hamba yang solehah, yang tu ya, bukan kata nak pergi mengaji sampai jadi ulama dah. Lama dah pergi mengaji masjid,
tak jadi ulama pun. Dah, bukan tujuan kita pergi masjid, pergi mengaji nak jadi ulama. Nak cari kebaikan diri, nak berubah. Tuan-tuan, saya nak pesan. Kita jangan berubah untuk menjadi lebih baik pada orang. Setakat kita lebih baik daripada hari ini, cukup dah. Faham tak? Aku bukan nak pergi kerana jadi ulama. Bukan kerana aku nak habaq kata aku sampai boleh. Aku nak lebih pada dia. Pergi sekolah tak apalah, pasal pergi kerana nak dapat nombor 1. Betul? Pergi masjid, pergi mengaji ilmu. Bukan kerana tu. Kerana nak berubah daripada hari ini. Esok lebih hebat daripada hari ini. Kalau hari ini pun duk culang caling lagi sembahyang, moga-moga dengan aku pergi ke masjid, dapat ilmu, esok aku tak tinggal dah sembahyang. Niat macam tu. Bukan niat nak berlomba, nak naik sampai atas kepala orang. Niat nak melepasi keburukan yang ada hari ni. Dengar elok-elok benda ni. Pasal ramai yang nak berubah, terus nak jadi ulama. Berlambak hak mengaji, kira tak. Lawan pula tok guru tu. Tak ada tawaduk langsung dalam bab ilmu. Ramai ya, memang ramai. Dia mengaji ada satu tok guru ni, dia pergi berjidal, dia pergi berdebat dengan tok guru lain pula. Tak usah duk buat kerja macam tu. Kita pergi mengaji bukan nak ajak orang berkelahi. Kita pergi mengaji sebab kita nak berkelahi dengan nafsu diri yang jahat ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Dia kata di sini dapat haji yang sempurna. Allah ni sebenarnya dia sayang dekat kita. Setiap gerak laku kita, setiap gerak hati kita, ada saja yang dapat pahala. Tapi kita tu yang tak mau nak ke arah situ. Saya kata tak ada aircon, kata panas. Cari pasal tak mau nak pi. Yang dia kayuh geret boleh. Nah, tak kata kat siapa lah. Dah. Allahumma salli ala sayyidina. Yang dia boleh duduk di kedai kopi tu lama boleh. Dia nak duduk tahun ni bersila tak boleh. Dia rasa lekeh macam mana tu tak? Nah, tuan-tuan. Mau dia ingat hak mana kak-kak, mak-mak muslimat ni balik mau duk cerita kat suami. Bang, mengajilah bang. Kita ni nak pergi Mekah memang tak ada harapan duk nampak. Allahualam lah, doa dah. Pilah majlis ilmu tu. Abang pergi tidur pun tak apa. Yang ada abang suruh dia pergi tidur, dia tidur keroh sungguh hari ni, nak perambat tu imam pula lagi. Pilah. Kurang-kurang dia dengar kata benda ni kita kena buat. Dia dengar hak tu lah, tak melek kan. Dia dengar hak tu lah, pun jadilah syukurlah. Baik untuk diri dia, dia kata oh aku kena buat. Lama-lama hak tidur banyak jadi tidur sikit. Lelah tak tidur terus. Kita ada dua dalam tubuh. Tubuh kita ni ada dua. Satu jasad, satu roh. Jasad ni kita punya jaga ni tuan-tuan. Allah, kena duri sikit pun jaga. Pakai kasut, takut kena terpijak kaca. Pakai baju, takut kena cahaya matahari. Pakai segala-gala punya nak jaga. Tubuh jasad ni. Roh ada jaga. Roh ada jaga. Yang tuan-tuan, kita tak tahu kata bila roh dengan jasad, bila dia pisah aja, nama dia mati. Yang kita duk jaga bila kita hidup ni, roh dengan jasad duk ada ni, nama dia kehidupan. Yang duk pergi jaga jasad saja. Pasal apa roh kita tak jaga? Roh ni tuan-tuan, kalau yang ni kuat makan suplemen, makan tongkat ali, makan kacip Fatimah, makan hak nu, makan hak ni, habis semua. Makan ku putih, punya nak bagi putih, haram tak putih-putih pun. Ni. Yang hitam legam ni, titik-titik hitam tiap-tiap hari dosa yang kita titik, roh ni tadi, hati tu. Hati, qalbun, roh, akal, semua benda yang sama. Ni hak duk tengah berkata-kata ni, duk tengok saya duk kata bila nak habis tau. Tu roh tu lah, itulah hati. Amboi dia kata kat aku rapat ah. Tu hati duk kata tu. Hak tu lah. Dak nak abang. Hati kita ni selalu husnuzon ke selalu suuzon?
Mau tengok orang hitam sikit, ni mesti mencuri ni. Mau tengok tak handsome dia, ni mesti jahat ni. Orang semua handsome baik lah. Awak hak putih semua alim-alim ke? Suuzon kita ni cukup kuat. Pasal apa? Roh kita sakit. Pasal apa roh kita sakit? Sebab kita tak ada ilmu. Roh kita bangkit, roh kita sihat sebab isi dengan ilmu. Makan sampai 6 kali satu hari, ni hak jasad ni. Tadi makan dah, nama dia breakfast. Hari ke 10 ke 11 makan pula dah. Tak tahulah makan apa pula dah. Yang cekodok apa semua lah. Saat lagi pula pukul 12, pukul 1 ke lunch pula. Ya. Makan tengah hari, orang putih panggil lunch. Lepas lunch pula hari keempat pula adalah dinner apa pula atau tea time. Dah berapa dah? 4 kali lebih dah. Lepas tu dinar pula. Makan malam pula dah. Habis-habis makan malam, siapa pula terang nak tidur? Siapa dia? Tak siapa orang putih panggil siapa. Makan lagi. Punya nak jaga badan, nak bagi apa, semua semangat. Roh, makan apa? Roh. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itulah penyakit hasad, dengki, penyakit suuzon, buruk sangka kuat sungguh kita ni. Ada 10 mazmumah yang dalam diri kita. Kuat satu lagi daripada 10 mahmudah. Benda yang terpuji. Tak ada langsung. Saban waktu, saban saat, saban minit duk fikir tentang keburukan orang lah. Hati kita ni. Pasal apa? Ilmu. Sembayang tak tinggal. Sembayang tu perbuatan tubuh. Hati khusyuk. Khusyuk pula dah. Khusyuk tu hati. Sebab itulah ada khawli, fi'li, khalbi. Khawli disebut dengan mulut. Bismillah, Allahu Akbar, At-Tahiyyah. Kena sebut, bagi dengar di telinga sikit. Jangan tak sah. Tak. Do lah. Alhamdulillah, tahu mana? Tu tak sah. Okey, qalbi, fi'li. Fi'li pun kena buat bagi elok. Asal lagi ada hadis cerita. Seorang sahabat, seorang badui mai semayang, Nabi perhati. Okey, lagi cerita lagi. Sulaiman yang dirahmati Allah. Tu sebab kena ada ilmu. Kita duk perasan kata kita buat lengkap dah. No, tak. Sebab itulah kena tiap-tiap hari kena mengaji. Tiap-tiap minggu kena pergi Jumaat. Ni hak orang lelaki ni. Ada kata dah, bini kata abang tak pergi Jumaat hari ni abang. Minggu lepas pergi dah. Kepala otak ada, abang ada. Kasar ni. Abang ada. Abang ni lah. Kepala otak kasar. Pasal apa? Tuan-tuan tahu dah. Pasal apa suami kita, pasal apa laki kita, pasal apa anak laki kita kena pergi dengar khutbah. Dah lah seminggu sari-sari tak pergi mengaji. Pergi dengar khutbah tu ada wasiat. Apa dia wasiat? Wasiat taqwa. Usikum wa iya yabittaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan pada diriku dan sekalian jemaah yang ada, bertakwalah kamu kepada Allah. Dengar takwa tu faham. Apa dia takwa? Buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Kalau dia tinggal 1 minggu, dia tinggal 2 minggu, jadi apa dah? 3 minggu dia tinggal, dia tak pergi mayang Jumaat. Munafik. Pasal apa? Pasal dia tak dengar wasiat, dia tak dengar ilmu. Sebab tu lah. Tu orang lelaki. Orang perempuan tak boleh nak pergi. Maka ni kuliah duha, ngaji Quran, tajwid. Ramai hak perempuan. Alhamdulillah, nak kata pun tak berani. Minggu depan susut pergi, jenuh saya. Tak, mai lah bagus. Tapi satu lah, mintalah izin. Tu yang nak kena ada. Buatlah benda baik banyak mana pun. Kalau suami tak izin, tak beraya lah tuan-tuan. Tuan-tuan lah perempuan. Tuan-tuan takkan jantan sama jantan nikah. Muslimin dirahmati Allah. Baik. Kedua. Antara bahaya tidak menuntut ilmu. Apa yang akan jadi pada kita kalau kita tak tuntut ilmu? Yang pertama,
Tadi habis dah dalam bab orang yang buat pi mengaji dia dapat pahala seolah-olah lebih pada sembahyang 100 dengan 1000 rakaat. Itu ada dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Ittihafus Sadah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, cerita bab ilmu. Ada orang hak yang rajin sembahyang tapi ilmu tak mahu cari. Ni ada cerita dalam kitab tu. Yang kedua, menuntut ilmu ni seolah-olah macam dia dapat pahala haji. Okey, baik. Antara bahaya tidak menuntut ilmu, apa yang akan jadi pada anak kita? Apa akan jadi pada keluarga kita? Apa akan jadi pada masyarakat kita kalau kita tak buat majlis ilmu macam mana yang duk buat hari ni. Alhamdulillah kita ada SIG tolong buat, masjid-masjid tolong buat, kan? Pasal apa? Pasal kita takut bahaya akan berlaku pada masyarakat kita, keluarga kita. Paling tidak pun di rumah mesti kena ada majlis ta'lim. Dah tak tahu buat apa dah, pergi ambil satu kitab hadis, pergi ambil ada satu Quran ke apa ke. Orang tua-tua dulu duk buat dah, pegang Quran, baca Yasin, tidak? Lepas mayang maghrib baca Yasin, pak jadi khalifah. Tapi pak tak pergi mengaji, duk tweet like bini dah. Apa dah? Suruh jadi khalifah. Bini rajin mengaji. Yasin, hak laki tu. Benda tak mengaji, dia buat pandai apa? Mengajilah, mengaji. Bahaya, tapi tak apalah. Ada juga majlis tu. Baca Yasin. Nah, tuan-tuan ni 15 Ramadan, 15 Syakban ni nak mai dah ni. Apa dia? Nisfu Syakban. 3 kali baca Yasin. Tak mau bincang lah. Lagi dia kata bid'ah lah apalah. Kita duk cerita bab ni. Itulah majlis ilmu lah rumah tangga kita. Kalau dah tak boleh buat di masjid, tak boleh buat di surau, buat di rumah. Okey. Antara bahaya tidak menuntut ilmu. Wal'iyazubillah. Satu, amal ibadah akan tertolak dan tidak sah. Allah tak pakai pun. Bengkok dahi hitam. Bengkok kepala lutut pasal dia terjun kedekung. Orang suruh turun elok-elok dia kedekung. Kalau rumah 2 tingkat atas hak kayu, orang bawah hampir terkejut. Kedekung, tupak hang mayang lah tu. Dia turun pacak kepala lutut tu. Tung. Boy. Tak tahu tak sah pun. Pasal apa tak sah? Okey. Ada kata ulama, seorang ulama sabit daripada hadis Nabi SAW. Nama dia ulama ni Ruslan rahimahullahu taala dalam Matan Zubat, dalam satu kitab yang dikarang dia. Apa dia kata dalam syair dia? Wa kullun man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Apa maksud dia? Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, maka amalannya tertolak dan tidak diterima. Ni haduk puasa ni ada ilmu tak? Dia mesti main dengan ilmu dulu. Kalau kita kata bawa kereta ni ada lesen tak? Boleh bawa. Kalau tak ada lesen pun boleh. Tapi ada lesen tak? Yang mengesahkan hang boleh naik atas jalan. Macam itulah juga dengan amalan. Yang puasa, yang sembahyang, yang buat amalan, yang buat apa ni, hak duk buat tiap-tiap hari ni, ada ilmu tak? Apa saya ada ilmu yang dia buat? Ada orang tak ada ilmu, dia turut-turut orang ikut, atau dia buat ikut dan. Kita tengok ada dalil dia. Satu hadis Nabi SAW. Hadis ni panjang. Saya baca sekerat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fa shalla. Saya kata tadi seorang lelaki masuk sembahyang depan Nabi. Thumma jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalla. Ulang. Apa dia cerita dia? Dia cerita dia macam ni. Seorang badui masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang. Nabi duk perhati ya. Macam mana dia buat sembahyang, Nabi perhati ya. Kemudian bila dia habis pada sembahyang, dalam hadis ni duk cerita, habis dia sembahyang, dia mai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi kata, "Pergi sembahyang lain." Nabi suruh, "Pergi sembahyang lain." Dia pergi sembahyang. Dia pergi sembahyang balik apa semua, buat 2 rakaat hak dia buat itu masjid tadi. Dia mai balik kat Nabi. Nabi kata, "Pergi sembahyang lain." Dia pergi sembahyang lain. Mogalah kita
Pasal apa ya Rasulullah? Tak, dia pergi sembahyang lah. Kotlah nak tanya. Apa dia? Duk rasa betul. Tak tanya. Tanya ni ada dua. Satu tanya terus, kedua tanya pergi mengaji. Aku tak tahu yang kopi tu. Itulah persoalan. Faham tak? Bukan kata pergi ustaz saya nak tanya. Lepas tu balik. Majlis ilmu haram tak ada pun. Tu tanyalah juga tapi lolang. Han duduklah dalam majlis ilmu sebab dua persoalan tu akan jawab. Ada orang dia suka tanya, dia tak suka pergi mengaji. Ni hak ni tak larat nak jawab tiap-tiap hari. Sampai Ustaz Wadi adinda saya terpaksa buat ada satu jawatan kuasa untuk jawab soalan. Terpaksa lantik pula gajikan orang supaya jawab persoalan. Hak orang duk tanya dia. Hak saya tak percaya, kita jugalah kena jawab. Buka kitab ni. Dia suka tanya tapi majlis ilmu dia tak apa nak pergi. Dia duk dengar YouTube gitu lah. Dengar YouTube pun kan sekat lah. Aduh, tuan-tuan, bukan saya kata salah benda tu, tak salah. Cuma yang dinamakan pertanyaan tu ada dua. Satu ditanya terus, yang kedua duduk dalam majlis ilmu cari. Oh, terjawab soalan tadi. Dihurai, dihujah. Cukup. Faham? Jangan duk ambil sekat-sekat. Contoh saya kata. Dia tahu bab nak sembahyang kena ada wuduk, dia tahu. Tapi ada satu lagi, bila tak boleh ambil wuduk dia tak tahu ni apa dia ni. Aksiden. Bila aksiden masuk hospital. Bila masuk hospital lah, call kita terus. Dia tahu kata dia nak kena sembahyang, bagus. Tapi dia tak tahu cara nak ambil ayat sembahyang. Kalau tak boleh ambil ayat sembahyang sebab luka, dia telefon Pak Long ni, telefon ustaz. Ustaz, nak tanya ustaz. Ya. Macam mana nak ambil tom yam? Tom yam. Nampak tak? Dia nak ambil ayam tak boleh dengan ayam sebab dia luka. So dia duduk dengar ada cara lain lagi. Tapi dia solat tak tinggal. Dia tanya, ada tak cara nak tom yam? Tom yam. Ustaz ni pun duduk garuk kepala, menetang apa tom yam ni? Dok, ni hak yang luka tu nak ambil tu tak payah pakai ayam. Oh, tayamum. Oh, tayamum ke? Tu dia nampak sangat kata jahil. Pi duduk dalam majlis ilmu walaupun benda tu mudah bab taharah, walaupun benda tu budak-budak kafar pun dah tahu dah. Kita umur 40 tak usah duk malulah pi mengaji juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu dia antara tertolak tu pasal itu. Sampai tak tahu. Oh, tak payah mayang pun no. Dah kita mudarat. Dia duk pi pegang hak besar tu. Hak kecil ni dia tak mau cari. Bila mudaratnya, tak amannya, tak boleh. Sebab dia ambil ada satu ayat Quran, bila kamu tidak aman, maka tak perlulah kamu solat. Solatlah kamu ketika kamu keadaan aman. Oh, ni tak aman. Dia pergi pegang hanu, hak bawah dia. Sedangkan boleh tom yam. Tayamum. Hampir boleh tayamum, tak tahu. Tayamum pula tuan-tuan, saya nak masuk balik. Anggota tayamum, tangan dengan muka. Kalau kaki tu luka, kaki tu anggota dah, anggota wuduk, maka tayamum lah. Tapi kalau luka di pungkok kan, pacak motor tu cepoh jatuh, heret habis pungkok. Dak nak tanya pungkok tu anggota tayamum ke anggota wuduk ke? Dua-dua bukan, maka bolehlah wuduk. Pungkok luka pun nak ambil tayamum, tak kena mengena pun. Faham ke tak? Tapi kalau nak mandi hadas besar, tak percaya. Teriak 3 jam. Dah nak kena mandi. Yang tu tayamum tak apa. Wuduk pun tak apa. Sekadar. Sebab apa? Dia tak boleh mandi. Sebab badan anggota yang bukan tayamum, anggota yang bukan anggota wuduk, bukan. Anggota wuduk apa dia? Muka, kepala, tangan, kaki. Anggota tayamum, tangan dan muka. Perut tak ada termasuk. Pungkuk tak termasuk. Maka kalau nak mandi sekadar ambil ayak sembahyang dengan tayamum saja kalau nak mandi. Tapi kalau nak sembahyang ambil sembahyang lah, bukan anggota wuduk pun, hak yang luka tadi. Faham ke tak tu? Faham bagus. Itu je. Tak mau mengaji, bab mudah ni tak mau mengaji. Oh, nak mengaji hak no. Ni hukum dia bidah. Hak tu pergi mengaji pula.
buat amalan ni tak kena ni, tak ada hadis, tak ada hadis. Tu tinggi dah tu. Abang faham tak mustalah hadis? Abang faham tak apa yang dikatakan hadis dhaif? Dhaif hadis tu bukan dhaif pada matan dia. Hadis Nabi tetap mulia. Yang dhaif daripada periwayat tu ada masalah. So nak beramai silakan lah. Tu masalah dia. Bila tak ada ilmu dia akan jadi petikai. Dhaif tu apa dia abang faham? Tanya balik orang tu suka hadis dhaif. Dhaif ni maksudnya dhaif pada periwayat, bukan pada hadis. Amalan ibadah akan tertolak. Ya, seorang lelaki tadi masuk ulang pi ulang mai. Apa dia yang terjadi pada hak lelaki yang masuk pimai bagi salam, Nabi kata sembahyang lain. Ialah pergerakan dalam solat yang dilihat oleh Nabi SAW tadi, cara dia sembahyang tadi tak kena. Tak ada kaitan langsung dengan perbuatan solat yang telah diajar dalam syariat Nabi SAW. Dia telah tinggalkan rukun-rukun solat. Tu yang kena mengaji rukun solat. Ada berapa? 13. Daripada 13 tu terbahagi daripada 3 kumpulan. Qauli, fi'li, qalbi. Apa dah yang qauli? Yang berkaitan dengan bacaan. Apa dia qalbi? Niat dan tertib. Apa dia fi'li? Tu, rukuk, sujud, berdiri, apa semua tu. Itulah rukun 13 terkandung daripada 3 bahagian. Tak ada. Laki ni tak ada. Sebab tu Nabi kata, pergi sembahyang lain. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Maka rosaklah ibadah kita. Nah, jangan main buta ataupun pergi beli buku baca. Lepas tu duk faham dengan kepala otak tanpa ada guru. Jaga, sesat. Yang kedua, pasal apa yang bahaya kita tak mengaji? Yang kedua, orang yang tidak menuntut ilmu dibenci oleh Allah. Allah tak redha. Redha ni maksudnya suka. Kalau Allah tak redha, maksudnya Allah benci. So siapa yang nak dapat redha Allah, siapa yang nak dapat kasih sayang Allah, dia kena mengaji. Selalu pergi mengaji. Sebab apa? Sebab dia akan lupa. Sebab tu kena selalu pergi. Persoalan di sini ada seorang hartawan, ada orang kaya yang sibuk mencari harta benda, tiap-tiap hari saban waktu sampai tidur tak cukup dan sebagainya. Sembahyang pun tak, mengaji pun tak. Kadang-kadang mayang, ada mayang. Tapi dalam keadaan dia mencari harta, dia buat ala-ala kadar hal akhirat, tetapi tak mengaji. Dia tak luangkan masa dia untuk menuntut ilmu. Saya jumpa ramai orang, tuan-tuan, orang kaya, tapi orang kaya yang saya jumpa alhamdulillah baik-baik. Dia buat majlis ilmu di rumah dia sendiri, mai rumah dia panggil kita mai mengajak anak isteri dia. Ya, ada. Dan kadang-kadang dia buat mai surau dia, semua orang boleh tumpang. Macam sini contohnya, semua pakat boleh tumpang, hanya panggil seorang ustaz pakat dapat ilmu. Ni yang mau ingat orang nak mengaji, jangan duk kira duk cari harta saja. Dalam Quran sebut, tuan-tuan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Apa maksud dia? Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, seolah-olah macam dia tak mati tu, dia duk cari dunia dan merasa puas dengan dunianya, serta merasa tenteram dengan kehidupan dia yang kaya raya tadi. Orang ini adalah melalaikan ayat-ayat kami. Dia tak ambil tahu ayat pesanan apa yang telah dipesan dalam Quran. Rasulullah pula pesan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadu kullu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah. Riwayat Hakim, sanad dia sahih. Saya terpaksa abang sahih tak sahih, hasan ke? Sebab lah ni orang tanya, apa maksud mafhum hadis ni? Nabi kata, sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang pandai tentang dunianya. Weh, bab dunia dia cukup pandai. Ada jadi profesor pun dah. Ada yang jadi hartawan.
yang jadi bab-bab niaga, ada yang jadi doktor, pakar dah, ada yang jadi lecture, betul ya, pensyarah pandai dah. Pasal ada seorang pensyarah tanya, Ustaz, saya ada PhD 2 Ustaz. Rasulullah ke ada PhD, perlukah saya ikut dia? Ya, wallahi, dia tanya saya macam tu. Allahu akbar. Hang rasa hebat tang mana sangat ni? Dia rasa macam dia ada ilmu akademik ni, dia melebihi daripada orang lain. Tu sebab saya kata, tuntut ilmu pasal apa? Untuk merubah diri, bukan nak lagi hebat pada orang. Tu tak ada tawaduk. Saya ada 2 doktor. Ustaz ada berapa doktor? Keriak gigi kita. Saya kena soalan tu. Takat ijazah saya PhD 2, dia kata. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang pandai tentang keduniaan tetapi jahil tentang akhirat. Cuba tanya, kalkulate diri kita, muhasabah diri kita. Kita pandai ke bab akhirat? Sejauh mana kita tahu akhirat? Tahu tak pasal apa kita dilahirkan atas muka bumi ini? Dan pasal apa perlu kita buat atas muka bumi ini ketika kita hidup? Dan ke mana kita akan pergi setelah kematian kita? Dan apa akan terjadi pada diri kita ketika kita di sana setelah kematian? Ada tak persoalan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tu duk kerja duk ligan dunia. Siapa yang ligan dunia sampai sembahyang pun tak dan, siapa yang duk ligan dunia sampai mengaji pun tak dan, ni golongan ni yang tak nampak akhirat, blur akhirat. Tu sebab saya suka style Ustaz Wadi. Saya suka ustaz-ustaz yang duk cerita akhirat, mahsyar. Sebab apa? Hari ni ramai yang PhD, ramai yang mengaji tapi tak kenal apa akhirat. Barzah bukan akhirat lagi. Akhirat pada diri. Akhirat tu bila? Yang dinamakan yaumul akhirah adalah setelah kita di mahsyar. Dia ada peringkat kiamat. Apa dia kiamat? Hancur, habis bumi ni. Lepas tu kita duduk di alam barzakh, alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Barzakh tu maksud dia dinding antara 2 alam ni. Duduk di situ ada 2 keadaan, ada yang lena panjang, ada yang rehat. Hifratul minal jinan, lubang-lubang syurga, taman-taman syurga. Ada yang hifratul minan niran, lubang-lubang api neraka. Sebab apa? Atas muka bumi hari itu wal'iyazubillah. Tang tu dah kita tahu dah macam mana perjalanan kita di hari akhirat. Situ baru barzakh. Tapi nak minta bangkit, ya Allah bangunkanlah aku, bangkitkanlah aku, hidupkanlah aku, tak ada pasal dah. Ya Allah aku nak sembahyang, ya Allah aku nak sedekah, ya Allah, tak ada dah, duduk dalam tanah dah, tali keluar dah. Waktu tu baru nak menyesal. Dan dia tahu dah akhirat esok dia nak kena teruk. So tuan-tuan, sebelum kita tutup mata, sebelum ajal kita datang, buat persediaan cukup-cukup. Jangan buat penanya ke orang. Buat penanya ke orang, habis amalan kita bagi ke orang. Rugi. Jaga hati, jaga tubuh. Jangan duk zalim diri sendiri, jangan duk zalim orang lain. Taatlah pada Allah, ikutlah Rasulullah. Dan Rasulullah tak ada, ikutlah ulama yang hak sebenar-benar ulama. Jangan hak yang duk gila PhD saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Takut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus benci Allah pada orang yang tak mau mengaji hal akhirat. Bab dunia dia cukup pandai. Tuan-tuan tengok hari ni dah, waris-waris kita, ibu bapa yang tuan-tuan tuition sanggup hantar mengaji. Beratus habis tak apa, janji anak dapat A, ada hantar mengaji Quran, ada hantar fardu ain. Bila kenakan bayaran, oh mahal lah, apalah semua. Amboi, awak ingat ustaz tu malaikat ke? Tak payah makan.
Kereta ustaz tu bubuh ayak kot gamak kono. Buah ayak mineral laju sikit. Mau ayak telaga dia slow lah. Awak ustaz tu tak ada anak bini ke? Dia hingat kat kita mau kalau kita minta yuran. Lah ni saya buat sengak. Lantaklah hamba nak bagi tak mau bagi sudah. Letaklah Allah Taala. Letaklah. Nak bagi tak bagi sudah. Bunyi hamba kata kami ni menuntut. Benda akhirat ni kamu boleh duk minta. Dia kena ikhlas kalau tak apa. Derah lagi. Dok pasal ni sedih tuan-tuan. Kalau kata hak yang tuition satu mata pelajaran beratus dia sanggup. Sebab apa? Sebab dunia. Ustaz tak boleh minta ustaz. Ni dalam mazhab Syafi'i diharuskan. Mazhab Maliki je saja kata buat perkara agama kena niat fisabilillah. Itu Maliki. Syafi'i kata boleh sekadar saja untuk tampung hidup. Bukan. Tapi kalau nak minta betul-betul la tashtaru bihi thamanan qalila. Saya mengajar Quran satu ayat saya minta 1 juta. Boleh? Sebab Allah sendiri kata kalau ajak ayat Quran jangan tak murah-murah, tak juta. Siapa pula nak bayar? Tak ada pula orang main mengaji. Minta sikit hangpa kata. Tak kena. Lah ni BP lah. Ada saya tahu. 21 tahun dah saya buka. Saya tahu dah perjalanan hidup ni macam mana. Pasal apa ustaz tak kerja? Pasal apa ustaz tinggalkan sekolah Mansuri? Sebab saya nampak apa dia yang saya akan dapat. Ni duk asuh pula anak-anak. Kadang-kadang anak isteri pun demai dugaan. Tak apa, Allah Ta'ala ada. Asuh, terpaksa asuh bagi dia faham. Tu, sampai tahu tu. Kalau kita tak buat, lagi siapa yang nak buat? Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah di antara susah payah cabaran kami sebagai orang yang terpaksa terjun meninggalkan dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah akan jadi pada orang yang tak tuntut ilmu ni? Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlub. Hadis. Mafhum dia? Orang yang paling menyesal hari akhirat siapa? Tahu siapa? Orang yang paling menyesal hari akhirat siapa? Dia solat. Dia sedekah. Hak yang menyesal hak tadi kata pasal dia tak solat, pasal dia tak sedekah, betul kan? Yang ni dia solat, dia sedekah. Siapa orang yang paling menyesal? Siapa dia? Adalah orang yang tidak menuntut ilmu. Sebab apa? Tuan-tuan pernah dengar ada satu hadis yang Nabi lalu di perkuburan tu, Nabi dengar teriak. Ada 2 kubur. Satu teriak kerana namimah, suka fitnah ngandu domba. Satu lagi kerana dia solat tak tinggal, tapi pasal dia tak reti urus ayat kencing dan najis. Itu sebab siapa yang kencing tak reti urus, dosa besar. Kencing tak tahu syarat, angin main kok mana, main pancut ya. Kencing yang duduk keadaan kena ayat kencing di kaki macam mana, dia tak reti urus. Yang dia tahu dia basuh hak tempat keluar, dia pergi ambil mayang ya. Ni orang ni akan menyesal. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Sebab itulah dia teriak dalam kubur. Dia solat. Nabi kata dia tak jaga kencing. Maka Nabi suruh Sayyidina Umar ambil pelepah tamar. Nabi belah pelepah tamar jadi 2. Satu letak atas kubur hak yang tak jaga kencing. Satu lagi atas kubur yang namimah, yang mengadu domba tadi, fitnah orang. Slow sikit dah mengerang. Tu yang cerita kata boleh tak cabut pokok. Saya tak mau ceritalah tu. Tu ada hadis tu. Hadis tu sahih. Sulaiman yang dirahmati Allah. Okey, baik. Pasal apa yang kena azab? Sedangkan sembahyang tak tinggal. Sebab tak ada ilmu. Bab najis saja. Saya tanya hak perempuan. Apa dia istihadah? Kalau anak tanya apa dia istihadah? Apa dia istizhar? Istizhar adalah menanti hari ketika tiba-tiba kering. Perlu tak dia sembahyang? Dia kena istizhar dulu. Tak apalah, tu cerita lain lah. Pilah mengaji. Tu saya timbul soalan suruh pergi mengaji.
pergi mengaji, satu tanya atau duduk dalam majlis itu. Muslimin yang dirahmati Allah, orang yang paling menyesal di hari akhirat adalah orang yang dia tak tuntut ilmu ketika hidup dia. Nyesal. Pasal apa? Semua amalan dia tak sah. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kering rengkong-rengkong lah. Yang ketiga, Nabi dah tuan-tuan. Dia tak boleh lama-lama sebab SOP. Tindakan dalam amalan sehari-harian sia-sia saja, hanya boleh penat. Yang kita tahu kalau puasa boleh penat dan dahaga, sedangkan kita tak tahu kata kita sembahyang tu sia-sia saja 1000 rakaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Saya tak silap saya ni surah Kahfi. Maksud dia, yakni orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Siapa yang paling rugi perbuatannya, amalan dia ketika hidup? Iaitu orang-orang yang mengsia-siakan perbuatan dia. Dia buat benda lara. Apa dia lara? Buat benda yang tidak ada pahala, tu lara. Duk saja-saja korek tak hidung, sejam dah duk korek gali bijih timah, lempar merata. Meduk dalam masjid ada juga, cabut bulu hidung. Saya duk baca khutbah di atas tuan-tuan, adalah satu masjid kita duk baca khutbah, dia duk dengar kita sambil dia cabut. Tak ada kerja lah, tu benda lara. Main-main batu, main-main handphone, lara tu. Itu sebab faqat laraut. Apa dia yang betul amal soleh? Dengar khutbah sampai tidur, sampai nyenyak, sampai tak dengar apa, tu lara juga. Tapi kalau tertidur, dengar lagi, ada lagi signal dia tu. Tu tak apa lagi, jangan sampai jadi yo-yo dah pun, turun naik. Tu tak payah dah, habis dah, tu lara. Dalam hidup dia mensia-siakan perbuatan dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka mereka yang terbaik. Yuhsinuna sun'a. Dia duk rasa baik dah, dia duk rasa amal ibadah dia elok dah, dia duk rasa dia puasa elok dah, dia duk rasa dia pergi buat haji okey dah, dia duk rasa kata pergi umrah okey dah. Siapa yang rasa macam ni, sedang daripada asas tak ada ilmu, minta maaf, tak sah pun. Ni kita nak pergi umrah, kursus pun tak pergi, apa pun tak pergi. Pergi ke sana, ni pengalaman. Pergi sana, ada masalah, dia Google. Ada masalah, dia Google. Dia bawa handphone. Tak pun dia pergi sana, dia buat dah habis apa? Ustaz, hai kita bukan mutawif dia pun. Ustaz, telefon daripada Mekah. Ustaz, sah tak Ustaz? No, saya kata, hang dah duduk sana, bawa hang nak tanya. Sah tak Ustaz? La ilaha illallah. Saya tak mau cerita lah, cerita apa ni, lain kali pergi umrah lain saya kata macam tu. Dah habis pun semua dah, baru dia habaq apa dia yang dia buat. La ilaha. Hari tu pergi kursus tak? Dok pun dia kata sibuk. Nampak hak tadi tu, sibuk kerana dunia. Pergi kursus pun haram. Sampai nak ambil ayat sembahyang, hak pakai spray pun tak kerti. Orang tunjuk dah hari tu di kursus cara nak ambil spray tu, dia tak kerti juga, kentut dah, dia gatai mayang kau, nak keluar malah buat mayang. Apa hukum dia buat sembahyang? Kafirun. Orang yang tak ada wudu berlakon-lakon sembahyang, kafirun, kafir. Sebab apa? Dia buat satu perkara yang mulia. Solat tu adalah tiang yang paling hebat amal ibadah. Sebab itulah yang lain semua fardu diwahyukan melalui Quran. Puasa wahyu, haji wahyu, tapi sembahyang Nabi sendiri berjumpa dengan Allah. Tiba-tiba dia pemainkan sembahyang tu tadi. Ayat mayang tak ambil apa-apa. Sebab apa? Nak keluar Masjidil Haram tak berani. Tak kerti. Sekali lagi nak masuk balik lah. Sedangkan orang ajak dah cara spray apa semua. Pasal apa tak pergi mengaji? Nampak tak? Sibuk dengan dunia. Kursus awal, kursus tu hampir 3-4 hari, berapa jam ya?
Tak boleh nak pergi. Jaga tuan-tuan. Nak buat apa pun mesti kena ada asas. Kalau tidak, ni jadi yang ni. Lepas tu dia dok rasa dia betul dah. Muslimin yang dirahmati Allah. 5. Yang keempat. Hari-hari yang berlalu tanpa menambah ilmu tiada keberkatan dalam hidup. Hari-hari yang kita, hari ni Jumaat, esok Sabtu, Ahad, ada tak pergi tuntut ilmu? Tak apalah, kita tunggu Jumaat pula. Antara Jumaat ke Jumaat jauh tu, seminggu. Pasal apa? Hari Sabtu ada tak kuliah? Ada. Pasal apa tak pergi? Jaga. Jangan buang masa kita. Kalau boleh tuntut tambah-tambah yang dah berumur ni. Kita pi bukan kerana kita nak jadi alim dah. Kita pi kerana nak perbetul dan nak pahala yang banyak fadilat. Kadang-kadang tu tak boleh pi dah, tak ada masuk dah. Cuma dia tahu kata dia duduk dalam majlis ilmu dinaungi oleh beribu ratus ribu pada malaikat. Ni, malaikat duk ada ni tahun ini. Duk tulis nama kita, ya Allah, rahmati dia ya Allah. Ya Allah, rahmati dia ya Allah. Itu yang kita nak. Sebab tu suruh pi. Nak kata alim tak boleh dah. Nak kata beramai tak dan dah, umur 80 tapi duk gagah pi juga. Pasal apa? Sebab dia nak kelebihan tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Hari-hari yang berlalu tanpa menambah ilmu tiada keberkatan dalam hidup dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Rawahu Tabarani. Apa mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, apabila hariku menjelang, ni Nabi kata aku ni, apabila hariku menjelang tiba, masuk satu hari, tetapi aku tidak menambahkan ilmu untuk mendekatkan diriku kepada Allah, ketika itu maka Nabi kata, aku anggap hari itu tiada keberkatan dalam hidup aku. Tu Nabi kata. Nabi yang maksum pun kata macam tu, tambah kita yang maksum. Maksum yang kita nama sum. Bagi maksum. Kalau satu-satu hari kita tak tambah ilmu tentang kenal Allah, satu-satu hari kita tak kenal ilmu Allah, Nabi kata, dia kata kat diri dia sendiri ni, Nabi yang mulia. Dia kata, kalaulah aku tak tambah ilmu pada tiap-tiap hari untuk aku kenal Allah, hari itu tak ada berkat pada aku. Tersebut katalah hari Jumaat ni penuh keberkatan. Harilah penuh keberkatan. Hang haram tak mengaji. Faham ke tak? Kasak ke tu pun. Oh, hari ini penuh keberkatan. Hari ini penuh, hari Isnin keberkatan kelahiran Nabi. Hari ini keberkatan. Harilah berkat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita ada. Dia ada. Di Langkawi ada. Setiap kuliah lepas Jumaat, kuliah Jumaat ada. Sebelum Jumaat, kuliah Maghrib tiap-tiap hari ada. Pasal apa tak boleh pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengok ustaz dah cabut awal sampai tak ada nak wirid. Seriau hak lagi duk tunggu pula, nak kena tunggu pula. Dak kalau ada kerja tak apa. Ada ni, ada. Ngaji dia tak mau, tang mayang tak tinggal. Ada. Sampai sanggup dia tahu kata ustaz ada. Ni pengalaman saya. Dia tahu kata kita ada, dia tak mayang di situ, dia mayang masjid lain. Janji tak ada kuliah. Dia tak mau nak mengaji. Aku heran sungguhlah. Dia kata mengaji ni kata kat orang. Habis takkan nak kata kat kambing kot. Kata kat orang lah bagi rasa. Tapi hak kata melampau tu tak maulah. Kata sampai kita pedih dalam hati. Sebab roh kita terasa. Sebab apa roh kita terasa? Sebab suntikan tadi, suntikan vaksin ilmu. Sekian, terima kasih. Terasa hati tu. Ni tak ada vaksin, tak ada apa. Oh, penjarakan sosial jasad, penjarakan sosial hati. Lama dah tak mau pi masjid, tu penjarakan diri tu. Sedangkan Allah suruh pi. Walaupun kita berjarak jasad, tapi ruh kita tetap satu. Pegang tu. Walaupun kita duduk soft tak rapat, hatiku tetap dalam jemaah. Faham tak? Walaupun kita duduk jarak jauh, kita tetap ada usrah kita. Kita tetap ada silaturahim kita, tanya khabar apa semua.
Walaupun mak kita duduk jauh pada kita, tetap telefon, mak sihat ke mak? Tetap, sebab tak ada penjarakan jasad, tak ada penjarakan hati. Jasad ni kita berjauh. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, takut tiada keberkatan dalam hidup kita. Terakhir, tuan-tuan, yang kelima. Panjang ni, banyak lagi ni, tapi saya nak akhirkan yang sini. InsyaAllah lah, kalau sekali lagi jumpa, kita sambung. Yang kelima, hati yang tidak diberikan ilmu dan hikmah, hati itu akan mati. Mana hadis dia, mana dalil dia? Hati kita, roh kita mati dah. Itu sebab lalu yang maghrib, lalu kat kubur histeria. Sikit sakit, sikit paling tidak pun pernah tak rasa nak tinggal solat? Pernah tak melewat-lewatkan solat? Apa tanda tu? Apa simptom tu? Itulah tanda hati tu nak mati dah. Tiba-tiba sampai tak mau dah solat. Doa pun bukan dapat apa pun. Sampai tahu tu dah. Mati dah hati tu. Pasal apa mati hati? Qala Rasulullah, qala Fathul Musalli. Ada seorang ulama, bukan hadis nah. Ada seorang ulama nama dia Imam Fathul Musalli rahimahullahu taala. Dia kata apa? Alaysa maridu idza muni'a ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut? Soalan. Qalu bala. Qala kadzalikal qalbu idza muni'a anhu hikmata wa ilma salasata ayyam yamut, mati. Boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Fathul Musalli, dia tanya kepada anak murid dia. Dia tanya. Kena tanya anak murid ni, kena tanya guru. Guru pun kena tanya juga. Jangan bagi sebelah pihak dia tanya. Tanya. Dia tanya kepada anak murid dia, bukankah seorang pesakit apabila tidak diberi makanan, tidak diberi minuman, tidak diberi ubat selama 3 hari berturut-turut mati? Betul tak? Ni saya pula tanya. Betul tak orang hak sakit ni, lemah dah duduk hospital, 3 hari tak bagi makan, 3 hari tak bagi minum, 3 hari tak bagi ubat apa pun, 3 hari duduk di hospital, mati tak? Jawablah tuan-tuan. Angguk bagus. Tak, kita nak menggambarkan cerita Imam Al-Fathul Al-Musalli ni. Baik. Mati. Anak murid dia kata mati. Mati ya, Syekh, mati. Maka tambah imam ini, demikianlah halnya hati kita, dia kata. Hati seseorang ni apabila tidak diberi hikmah, dia tak dengar ilmu, dia tak dengar nasihat, selama 3 hari berturut-turut, nescaya matilah hati dah. Ni. Tuan-tuan pakai berapa? 5,000 mAh ke? Bateri linian apa dia tahu kan? Yang paling elok kali 20,000 apa tak? Power bank lah. Tu pasal apa power bank? Takut mati je lah tu. Ultraman pun lupa bawa power bank yang kelip tik lari. Picah balik. Macam tu lah kita ilmu. Tapi handphone sanggup cari power bank, sanggup bawa charger, bawa charger pi Siam, kepala charger 3, Siam 2, terkayuk marah kat Siam. Duk gelak apa? Betul ke? Baru tahun lepas saya, adinda saya Ustaz Wadi Anwar, Baba Nasir, waktu ada sahabat-sahabat asatizah, kami pi melawat ulama-ulama Fatani Akmai tahun sudah nu. Depa bawa charger kepala 3. Saya tahu dah pasal saya duk biasa balik. Saya bawa charger kepala 2. Masuk hotel. Popeh. Ni nak mati dah. Saya gelak. Oh, kita tak tahu. Hampa tak tahu. Lupa nak abang. Bawa hak kepala 2. Kepala 3 nak cucuk tak mana. Sana kepala 2. Pi cari 7E. Nak jumpa 7E pun di Patani bukannya senang. Tu nak abang kata, oh takut sungguh kalau habis bateri. Yang habis bateri ni ada, kita takut. Cuba cek balik, berapa hari dah aku tak pergi mengaji, berapa hari dah aku tak baca Quran, berapa hari dah aku tak berkaitan dengan nasihat, dengar. Walaupun benda tu kita dah tahu dah, duduk juga cah balik bateri kita tu.
Bateri iman nama dia. Minggu lepas bidah. Minggu lepas tu 7 hari dah bang weh. Boleh nak? Okey, takat tu saja tuan-tuan perkongsian kita. Moga-moga nak. Saya minta sangat-sangat moga-moga mula daripada hari ni ada ke tak ada adalah insya-Allah ada nah. Kita akan adakan terus bagi ada juga. Sebab dia ini fardu kifayah bagi SIG, fardu kifayah bagi diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita ambil rahmat, cari rahmat Allah, cari keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari fadilat kelebihan. Kita hidup ni 60, 70, 80. Macam mana kita nak berbekalkan bekalan barzakh? Panjangnya masa kita duduk dalam rahim ibu 9 bulan ya. Tu pun lama dah mak dia rasa. Bila han nak keluar cik oi, kerja duduk tendang ni. Duduk atas alam dunia 40 tahun dah. Ni 46 tahun dah. Gua rasa lama dah. Tuan-tuan tahu tak macam mana beza duduk dalam rahim ibu dengan alam dunia? Alam dunia lebih panjang daripada alam rahim, betul? Ingatlah, alam barzakh lebih lama daripada alam dunia. Bandingan dia macam tu. Alam barzakh dengan alam dunia, lama alam barzakh. Alam mahsyar, alam akhirat lebih lama daripada alam barzakh. Allah. Cukup ke bekal nak bawa pi? Cukup ke bekalan nak bawa pi? Bila rasa tak cukup, kena cari OT, kena cari double, triple gaji. Betul tak? Oh, cari orang raya pun tak raya, gaji triple. Double, triple. Bekal 4 kali ganda. Macam mana nak cari amalan bekalan akhirat yang triple, double? Bukan takat triple, 70 kali ganda pun ada. 1000 kali ganda pun ada. Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, dapat ilmu, Allah angkat darjat kita kepada 70 darjat. Satu darjat ke satu darjat, kata Imam Ghazali, bersamaan 500 perjalanan. Satu darjat ke satu darjat. Maksudnya, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dapat ilmu, dia beramai dengan ilmu 70 kali ganda daripada pahala tu. Orang lain dapat satu. Dia dapat pahala tu 70 kali ganda. Tak mau lagi ke? Seolah-olah macam hidup dia bukan 40 tahun, hidup dia 40,000 tahun. Tu kelebihan umat Nabi Muhammad. Dia semayang seorang dapat 1, dia semayang jemaah dapat berapa? 27. Suruh lelaki pergi mayang, balok pasal dapat 27. Cuba kali tengok, ada 5 waktu satu hari kali 27 dengan 5 waktu satu hari, satu. Nak boleh buat apa di barzah lama? Baca Quran tak berwuduk dapat 1. Siapa baca Quran berwuduk dapat 3 pahala. 1 huruf 3. Siapa baca Quran ketika dalam sembahyang digandakan 10. Siapa baca Quran dalam bulan Ramadan 70. Jangan duk ligan Ramadan ni baca Quran. Ni nak Ramadan baru nak cari Quran, cari kuat atas halang mana Quran atau Ramadan baru nak cari kah? Cari waktu-waktu kelebihan. Hari Jumaat ni, sejak daripada terbenam matahari sampai orang baca khutbah sekali lagi, 7 kali ganda pahala. Siapa baca Yasin dapat 7 kali ganda. Siapa bersedekah 7 kali ganda. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam 7 kali ganda pahala. Nah, cari tempat-tempat yang ada fadilat. Cari sebab apa? Hak yang biasa pun buat, hak yang lebih fadilat pi. Sebab apa? Sebab bekalan kita untuk ke barzakh, untuk ke mahsyar lagi lama daripada kita duduk atas muka bumi. Takat tu saja tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Moga-moga Allah mengampuni dosa kita. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapa kita. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-guru kita. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. InsyaAllah saya nak baca panjang sikit sebab ada sahabat minta untuk doa selamat ke atas dah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna mutaba'atar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afu 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.